Salam sejahtera kepada doktor dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Jason Kong dan dalam video ini saya akan membuat satu ulasan artikel jurnal, iaitu jurnal bertajuk Kaedah Pengajaran dalam Talian Guru Bahasa Melayu dan Motivasi Murid Sekolah Jenis Kebahasaan Cina sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. Penulis jurnal ini adalah Fanny Lau Yofen, Ko Guetfen, Ko Paulian dan Li Huoxin. Seperti mana kita tahu, COVID-19 telah mempengaruhi kehidupan harian kami pada hari ini. Jadi, objektif kajian ini adalah untuk meneroka kaedah PDP dalam talian yang digunakan oleh guru Bahasa Melayu SJKC sepanjang tempoh PKP dan meninjau motivasi murid SJKC untuk mengikuti PDP Bahasa Melayu dalam talian sepanjang tempoh PKP. Reka bentuk kajian ini telah menggunakan reka bentuk kualitatif, iaitu melalui kaedah temu bual sebagai instrumen kajian utama dan analisis dokumen sebagai instrumen sokongan. Seterusnya, dapatan kajian ini kita dapat melihat dari dua aspek, iaitu kaedah pengajaran dan pemudahcaraan bahasa Melayu dalam talian, dan kedua adalah motivasi murid untuk mengikuti pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu dalam talian sepanjang tempoh Peringkat Kawalan Pergerakan. Hasil analisis temu bual kajian telah menunjukkan 4 kaedah, iaitu kaedah projek, kaedah penyelesaian masalah, kaedah perbincangan, dan kaedah latih to be. Kaedah projek seperti rakaman video dan kaedah penyelesaian masalah, iaitu melengkapkan cerita selepas menonton video, dapat membantu murid menerima ilmu pengetahuan dengan baik. Pada masa yang sama, murid dapat menguasai kemahiran teknologi dan komunikasi dan juga mengamalkan kemahiran kritis dan kreatif bagi menghadapi cabaran pada masa hadapan. Kaedah ketiga iaitu kaedah perbincangan. Tugasan seperti pembentangan PowerPoint digunakan oleh peserta kajian dalam pembelajaran dalam talian. Komunikasi dua hala antara murid dengan guru dilakukan pada waktu pembentangan. Kaedah ini menggalakkan pembelajaran berlaku dengan lebih efektif kerana melalui aktiviti ini, murid akan menjadi lebih berkeyakinan dan bertanggungjawab untuk membina pengetahuan baharu walaupun tidak dapat pergi ke sekolah. Kaedah yang terakhir dalam dapatan kajian adalah kaedah latih to be. Aplikasi kuis dalam talian memberikan keseronokan belajar, meningkatkan kepuasan belajar murid dan membantu membuat ulang kaji terhadap ilmu pengetahuan yang dipelajari. Contoh platform adalah seperti Kahoot, Quizy dan juga Google Form. Baik, seterusnya kita akan masuk kepada motivasi murid untuk mengikuti pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu dalam talian sepanjang tempoh Peringkat Kawalan Pergerakan. Kajian ini telah menetapkan 3 kriteria motivasi pelajar murid, iaitu kadar kehadiran, kadar pengempurnaan tugasan dan kadar pelibatan. Berdasarkan dapatan kajian, 2 daripada peserta kajian mengatakan bahawa murid-murid mereka mampu hadir tepat pada masa kelas bermula. Murid-murid mempunyai motivasi yang tinggi untuk mendapat segala ilmu pengetahuan yang ingin disampaikan oleh guru dalam PDP kerana mereka mampu mengikuti kelas hingga akhirnya. Seterusnya kita pergi kepada kadar pengempurnaan tugasan. Murid-murid dapat menghantar tugasan yang diberi pada waktu PDP dalam talian. Hal ini kerana kepelbagaian kaedah pembelajaran yang digunakan oleh guru telah meningkatkan motivasi murid untuk menyiapkan tugasan. Pelibatan murid dalam kelas dapat dilihat melalui tugasan pembentangan dan yang menunjukkan murid mempunyai motivasi yang tinggi untuk membuat pembentangan. Tetapi, pelibatan dalam perbincangan dan bimbingan rakan sebaya adalah lemah pada kelas dalam talian. Selain daripada itu, murid pasif adalah lebih berani untuk bertanya pada waktu kelas kerana mereka tidak perlu untuk berhadapan dengan orang lain. Pada pandangan saya, guru memainkan peranan penting dalam memastikan pelibatan dan motivasi murid pada waktu kelas atas talian. Guru seharusnya mengamalkan student-centered learning. Pada PTPR, guru tidak dapat mengamalkan kaedah seperti PDP tradisional kerana murid hanya berhadapan dengan laptop saja. Oleh itu, student-centered learning lebih sesuai untuk meningkatkan pelibatan dan motivasi mereka. Dalam pembelajaran ini, guru hanya sebagai fasilitator kepada murid dan murid yang akan menentukan kaedah, masa dan kandungan pembelajaran untuk menghasilkan tugasan. Jadi, setiap murid perlu melibatkan diri untuk memastikan proses penghasilan tugasan dijalankan dengan baik. Selain itu, interaksi antara guru dengan murid adalah sangat penting. Komunikasi satu hala akan menyebabkan pembelajaran jadi kurang efektif. Murid tidak dapat menerima ilmu pengetahuan sepenuhnya dengan hanya dengan apa guru cakap sahaja. Interaksi yang baik perlu diamalkan supaya murid dapat memberikan pandangan sendiri dan juga bertanya dengan bahagian yang kurang faham. Perkembangan kognitif, sosial dan emosi turut dapat berkembang dengan lebih baik melalui interaksi antara guru dengan murid.
Setakat ini saja perkongsian saya pada video ini. Sekian, terima kasih.